Kita tes dulu tuan-puan, kita tes suara dulu. Kita tes dulu suara, okey tak okey. Kalau tak okey kita ni. Kadang-kadang suara dia takut tak kemas dia punya mikrofon tu. Saya tak nampak. Sekejap lagi kita mula tuan-puan. Kita tunggu sekejap macam seperti biasa. Kita tunggu sekejap. Kita testing dulu suara. Suara dah okey Abang Zaki dah masuk, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama. InsyaAllah sekejap lagi kita mula. Sementara tu kita pakat-pakat share dulu. Mudah-mudahan lebih ramai lagi orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita. InsyaAllah malam ini kita akan bincang tajuk kitab Ta'lim Muta'allim, antara tajuk penting iaitu kita akan bincang malam ini kepentingan belajar ilmu fiqh yang kelima. Kita dah sebut 2-3 bulan lepas, lebih kurang 4 kepentingan belajar ilmu fiqh ataupun kenapa wajib kita belajar ilmu fiqh. Ini antara tajuk yang basic, tajuk yang sangat penting untuk membangkitkan kesedaran di kalangan masyarakat, di kalangan umat Islam yang masih leka dan lalai daripada menuntut ilmu fiqh. InsyaAllah malam ini kita akan sebut, kita akan sharing 5 sebab ataupun 5 kepentingan belajar ilmu fiqh. Kita dah sebut 4, malam ini kita akan sambung yang kelima. Dalam modul atau dalam tajuk yang pertama, kita masih lagi dalam tajuk besar. Dalam tajuk besar yang pertama, iaitu adab belajar ini. Dalam tajuk yang pertama, iaitu pemilihan ilmu yang wajib kita utamakan. Pemilihan ilmu yang wajib kita utamakan, kita settle. Kita sebut 3 jenis ilmu yang wajib kita dahulukan berbanding dengan ilmu lain, iaitu ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh, dan yang ketiganya ialah ilmu tasawuf. 3 bidang ilmu yang telah kita sebut secara ringkas. Kemudian ulama ataupun musannif mendetailkan kenapa perlu kita belajar setiap satu jenis ilmu. Kita akan sambung malam ni dalam tajuk, dalam subtopik kemuliaan ilmu fiqh, ketinggian ilmu fiqh, dan dalam tajuk yang khusus kepentingan belajar ilmu fiqh. Kita sebut lebih kurang 5 kepentingan menuntut ilmu fiqh. Itu yang kita akan bincang malam ni. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita, insyaAllah sekejap lagi kita akan mula. Sekejap lagi kita akan mula. Kita dah ada Abang Zaki, wakil Surau Haji Ismail Puncak Alam, dan kita dah ada Puan Syuhadah Muhammad Yusof dan tim Jaidin, kawan kita dari jauh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syuhadah, dan kita dah ada Kak Sabaria Wahab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sabaria. InsyaAllah kita akan mula sekejap lagi tuan-puan. Kita meraihkan kawan-kawan kita meraihkan jemaah khususnya daripada Puncak Alam. Malam ni anjuran Surau Haji Ismail Puncak Alam. InsyaAllah kita tunggu sekejap bagi meraihkan jemaah dari Puncak Alam, dan kita menunggu kawan-kawan kita, rakan-rakan teman-teman kita yang biasa follow kita
kita meraihkan mereka. Kita tunggu sekejap dan sambil-sambil menunggu kita boleh tekan butang share. Mudah-mudahan tuan-puan asbab kita sharing menjadikan asbab untuk orang lain akan dapat ilmu, dan seolah-olah kita akan diberikan ilmu menyebarkan. Kita termasuk orang yang menyebarkan ilmu syarak yang pahala dia yang sangat besar, sama dengan orang yang menyebarkan ilmu syarak. Orang yang tolong menyebarkan ilmu syarak sama pahala dengan orang yang menyebarkan ilmu syarak. Kita ada akak Rina kita dari Batu Pahat. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak Zarina kita. Kita ada Al-Fadhil Ibn Said. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mula tuan-puan. Kita akan menggunakan kitab kita Ta'lim Muta'alim ataupun pelita penutup, ataupun bahasa kita dipanggil etika menuntut ilmu, adab menuntut ilmu syarak. Betapa besarnya dan tingginya ilmu syarak sehingga ada adab, ada etika, ada protokol untuk kita belajar ilmu syarak. Inilah sebagai bukti bahawasanya ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai ketinggian, kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana cara ataupun adab, etika ataupun dipanggil protokol menuntut ilmu syarak ini ada protokol, ada adab. Kita baru bincang adab yang pertama, iaitu adab dengan adab menuntut ilmu yang pertama, modul yang pertama, iaitu adab dengan ilmu. Termasuk dalam etika ataupun adab ataupun protokol menuntut ilmu syarak, kita kena ada adab dengan ilmu, kita kena ada adab dalam majlis ilmu, ada adab dengan orang yang menyampaikan ilmu, dan ada adab dengan ahli-ahli ilmu ataupun kawan-kawan kita ahli-ahli ilmu. Ini antara besar benda penting untuk memastikan ilmu yang kita dapat ini berkat, ilmu yang kita dapat ini manfaat. Maka kita mesti follow, kita mesti tahu tentang etika menuntut ilmu syariat ataupun adab-adab menuntut ilmu syariat, kerana dia merupakan benda yang asas untuk memastikan kita dapat ilmu dan kita dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Al-Fadhil Syairi kita dah ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lagi kita akan mula tuan-puan. Kita menunggu sekejap saja lagi. Kalau dah ada signal daripada wakil surau Haji Ismail, daripada Abang Zaki kita boleh mula, insyaAllah kita akan mula. Kita akan mula bila masa saja lagi. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kita akan sambung pengajian kuliah tetap kita di surau Haji Ismail yang menggunakan modul ataupun kitab Ta'lim Muta'alim. Kita baru berada muka surat 5. Kita baru baca muka surat 5 kalau versi tulisan Jawi, tulisan Rumi saya tak pasti. Kita akan sambung dalam tajuk kemuliaan ilmu fiqh, khususnya tentang kepentingan ilmu fiqh. Kita akan sebut lebih kurang 5 kepentingan menuntut ilmu fiqh. Wajib kita menuntut ilmu fiqh. Kita nak tahu kenapa penting ataupun kenapa wajib kita menuntut ilmu fiqh. Ini antara benda yang sangat penting. Baik, kita dah dapat signal daripada wakil surau Haji Ismail, Abang Zaki kita, Al-Fadhil Abang Zaki kita dah boleh mula insyaAllah. Tuan-puan, kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, walaupun kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk berada dalam majlis ilmu secara maya, tetapi kita juga doakan mudah-mudahan kita diberi manfaat ataupun keberkatan sama
seperti kita berada di dalam kuliah fizikal kita. InsyaAllah tuan-puan, seperti yang saya sebut di awal tadi, kita akan sambung kuliah pengajian kitab kita yang biasa kita baca di Surau Haji Ismail Pucak Alam, iaitu kitab Ta'lim Muta'alim ataupun adab-adab belajar ataupun etika menuntut ilmu, ataupun disebut juga dalam bahasa lain sebagai pelita penuntut. Kita akan sambung kepentingan ilmu syarak yang kelima. Lebih kurang 5, sebenarnya banyak. Kalau kita nak perincikan banyak yang disebut dalam kitab kita ini. Abang Zaki kata kalau kitab Rumi muka surat 10. Kalau muka yang Rumi muka surat 10. Kalau yang Jawi, kitab lama Jawi muka surat 5. Muka surat 5. Kita akan sambung dalam kepentingan yang kelima. Saya akan sebut sepitah lalu lebih kurang 4 kepentingan yang telah kita sebut dalam kuliah sebelum daripada ini, dan kita akan sambung kepentingan kelima malam ini. Kita akan sambung perenggan yang tengah kalau kitab Jawi, iaitu dan ialah ilmu fiqh juga boleh diserupakan dengan kota yang menahani dan melepaskan yang menuntutinya dan belajarnya daripada sekalian kesusahan dan bala dan masuk di dalam jumlahnya jahil dengan suruhan-suruhan Allah Ta'ala dan tegah-tegahannya. Kerana bahawa jahil dengan keduanya itu sebesar-besar kesusahan dan bala seperti barang yang tiada tersembunyi. Itu yang kita dah baca sebelum daripada ini tuan-puan. Yang kita dah baca ini kelima. Ini kepentingan belajar ilmu fiqh yang kelima. Saya akan sebut seperti lalu 4 poin, dan poin yang kelima juga saya akan sebut hari ini. Kita akan sambung di bawah itu, yakni kerana bahawasanya satu orang yang pandai dan alim pada ilmu fiqh lagi yang wara', yakni amat menjauhkan daripada yang haram. Kerana, kita akan sambung ilah dia kerana. Baik, sebelum kita sambung, saya akan sebut sepitah lalu tuan-puan, ada 5 lebih kurang, dia sebenarnya banyak. Secara asasnya kita sebut apa yang disebut oleh musannif kita, kepentingan belajar ilmu fiqh yang disebut di atas tu, dan belajar olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu fiqh. Bermula di situ, lebih kurang ada 5 kepentingan belajar ilmu fiqh, ataupun kita panggil kenapa wajib kita belajar ilmu fiqh. Sebelum daripada ni kita dah sebut kenapa perlu kita belajar ilmu akidah. Kenapa wajib kita belajar ilmu akidah telah kita sebut sebelum daripada ini, dan malam ni kita akan sambung balik kenapa wajib kita belajar ilmu fiqh, ataupun dalam tajuk lain kita panggil kepentingan belajar ilmu fiqh. Yang pertama kita akan sebut sekali lagi tuan-puan, recall balik, kita akan ulang balik sebagai panduan ataupun ingatan kita bersama, ataupun sebagai panduan kepada orang yang baru join malam ini. Yang pertama, kenapa perlu kita belajar ilmu fiqh, ataupun kepentingan yang pertama ilmu fiqh, iaitu ilmu fiqh merupakan panduan ataupun kita sebut manual untuk melakukan segala kebaikan, ataupun kita panggil untuk menghasilkan pahala. Kita ulang sekali lagi tuan-puan, kepentingan yang pertama kita belajar ilmu fiqh supaya kita rasa timbul kesedaran yang tinggi. Sangat penting untuk kita belajar ilmu fiqh. Tak boleh skip ilmu fiqh. Terus belajar ilmu tafsir, terus belajar ilmu hadis, belajar ilmu sirah, belajar ilmu tafsir Quran, tafsir hadis, tanpa belajar ilmu akidah, tanpa belajar ilmu fiqh. Sedangkan 3 ilmu ini adalah faksi, adalah asas yang utama sebelum ilmu-ilmu lain. Ini penting. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kepentingan pertama, ilmu fiqh ni merupakan panduan ataupun kita panggil manual asas untuk melakukan segala kebaikan, ataupun untuk menghasilkan pahala. Ini dia punya pendetilan ataupun contoh kita dah sebut sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini panjang lebar kita bagi beberapa contoh. Beberapa contoh-contoh kita dah sebut sebelum daripada ini. Jadi tanpa ilmu fiqh tak mampu untuk kita melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana
Kita perlu ingat tuan-puan, saya sebut sebelum daripada ni, dalam kuliah sebelum daripada ni, satu formula yang perlu kita pegang dalam poin yang pertama ini. Poin yang pertama ini, ilmu fiqh merupakan panduan asas ataupun menu asas untuk kita melakukan segala kebaikan ataupun untuk kita menghasilkan pahala setiap aktiviti kita. Kita perlu kepada ilmu, kita perlu kepada ilmu fiqh. Segala kebaikan yang kita nak buat, segala kebajikan yang kita nak buat untuk menghasilkan pahala, untuk nama kebaikan di sisi Allah Ta'ala, mesti kita tahu panduan fiqh. Kita kena tahu tata cara menurut ilmu syara' ataupun kita panggil ilmu fiqh. Kerana ilmu fiqh ni ilmu berkaitan dengan tata kelola, berkaitan dengan tata cara setiap perbuatan kita, setiap ibadat kita, setiap tata cara ibadat, setiap tata cara muamalat, setiap peraturan dalam sistem kekeluargaan. Itulah dinamakan ilmu fiqh. Saya nak sebut sekali lagi tuan-puan, saya dah sebut sebelum depan ni formula asas. Apa dia formula asas? Tiap-tiap perkara kebaikan, tiap-tiap perkara kebaikan tidak akan dianggap kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu fiqh. Itu formula yang saya pernah sebut dalam kuliah fizikal saya sebelum daripada ni di surau. Tiap-tiap perkara kebaikan tidak akan dianggap kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu fiqh. Terkadang kita anggap kebaikan, kita anggap sesuatu perkara itu baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita mengikut tata cara dan peraturan di dalam fiqh. Sebab itu penting sangat tuan-puan ilmu fiqh, kerana ilmu fiqh ini adalah menu asas, panduan asas untuk kita melakukan segala kebaikan, untuk kita melakukan segala bentuk kebaikan yang akan menghasilkan pahala. Segala ibadat yang akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlukan kepada ilmu fiqh. Kita dah bagi contoh sebelum daripada ni. Banyak contoh yang saya beri sebelum daripada ni, sama ada contoh dalam ibadat saya dah bagi, contoh di dalam bab bersuci saya dah bagi, contoh di dalam bab ibadat saya dah bagi, contoh di dalam bab muamalat kita dah bagi, contoh di dalam bab munakahat sistem kekeluargaan juga kita dah bagi. Banyak saya dah beri tuan-puan. Contoh saya dah beri cara nak bagi salam, contoh budaya kita. Pastikan yang budaya yang dalam masyarakat kita itu bertepatan dengan syariat. Barulah kita buat itu menepati dengan peraturan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dah jadi budaya cantik, tetapi pastikan budaya dalam masyarakat kita itu merupakan budaya yang dianjurkan oleh Islam kita. Salam, kita dah bagi contoh bagaimana cara memberi salam, cara menjawab salam, cara mengirim salam yang betul, dan kita apabila kita berada di lapangan maka praktis dan praktiklah dengan betul. Barulah kita panggil apa tuan-puan? Kita panggil ibadat kita itu dianggap baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua tuan-puan, saya ulang sekali lagi sebelum kita masuk yang kelima. Hari ini kita nak sambung yang kelima. Kepentingan yang kedua belajar ilmu fiqh yang disebut di dalam kitab kita ini, iaitu boleh menyebabkan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kepentingan yang kedua, ilmu fiqh ini boleh menyebabkan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia panggil apa? Ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut di dalam kitab kita ini. Seseorang ini tidak mampu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu fiqh. Kita biasa dengar setiap hari Jumaat tuan-puan, Tok Khatib akan wasiat kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa.
Tetapi kita tak tahu ilmu fiqh, kita tak belajar ilmu fiqh, tak ambil tahu ilmu fiqh, tak cakna dan tak peduli kepada ilmu fiqh, kita tak akan tahu apa dia takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu makna takwa menurut ilmu fiqh. Kita tahu makna takwa menurut bahasa saja, ini takut kepada Allah. Nak takut kepada Allah Taala ini macam mana? Kita tak belajar ilmu fiqh. Sedangkan ilmu fiqh ini panduan yang jelas. Kepentingan pertama kita sebut tadi, panduan untuk melakukan kebaikan. Dan yang kedua pula, ilmu fiqh ini boleh menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah Ta'ala. Ilmu fiqh boleh menyebabkan seseorang itu boleh berada pada makan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia belajar ilmu fiqh. Dia tahu ilmu fiqh ini, ilmu fiqh ini mengajar tentang makna takwa. Apa dia takwa, tuan-puan? Takwa ini melaksanakan segala suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh memperincikan senarai perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Sama ada suruh wajib ataupun suruh sunat. Dan kita tahu, kita belajar ilmu fiqh, dalam ilmu fiqh menyatakan senarai perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada larangan itu larangan yang haram ataupun larangan yang makruh. Dalam ilmu fiqh sahaja kita akan bertemu dengan senarai perkara yang haram, senarai perkara yang makruh, senarai perkara yang wajib dan senarai perkara yang sunat. Tidak ada dalam ilmu-ilmu lain. Sebab itulah nak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena belajar ilmu fiqh. Kalau kita skip belajar ilmu fiqh, menyebabkan dia tak mampu nak bertakwa kepada Allah. Walaupun Tok Khatib pesan hari Jumaat, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Lepas tu dia turun masjid, dia bedal kasut orang, dia pinjan selipar orang pergi ambil wuduk. Sedangkan pinjan ini ada tata cara menurut ilmu muamalah. Inilah yang dikatakan dia adjust syarak mengikut nafsu dia sendiri. Dia guna kasut orang, dia guna selipar orang tanpa minta izin. Kononnya dia kata pinjam, sedangkan pinjam ada tata cara dan tata kelola dan peraturan yang jelas di sisi muamalah di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inilah yang kita kata tak mampu nak takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, dia tidak akan meminjam, dia tidak akan menggunakan kasut dan selipar orang tanpa minta izin terlebih dahulu, walaupun dia kata pinjam. Kerana itu tidak dinamakan pinjam, tetapi termasuk di dalam ilmu muamalah, termasuk di dalam kategori mencuri. Oleh kerana dia tak tahu apa dia curi, apa dia pinjam, menyebabkan dia melakukan perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tuan-puan, kepentingan yang ketiga apa dia? Ilmu fiqh ini sebagai panduan untuk melaksanakan keadilan dan segala hukum di dalam syariat kita. Ini saya sebut saja apa yang disebut di dalam kitab kita ini. Dan kepentingan yang keempat. Yang ketiga, saya tak detailkan, tuan-puan, kerana kita pernah detailkan semula daripada ini. Sebab kita nak terus kepada kepentingan yang kelima. Dan kepentingan yang keempat, belajar ilmu fiqh. Kenapa kita perlu belajar ilmu fiqh? Kenapa wajib kita belajar ilmu fiqh? Bagi mencapai tujuan untuk mendapat rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala, nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu target kita. Itulah matlamat tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap orang yang tahu tujuan akhir dia, tujuan hidup dia untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kerana rahmat inilah tiket untuk dapat syurga. Tujuan dia hidup di dunia ini untuk mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang panggil tujuan akhir hidup kita di dunia ini. Tetapi tanpa ilmu fiqh, dia tidak akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu fiqh, dia tidak akan mampu meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ilmu fiqh, tuan-puan, kerana kalaulah tak tahu ilmu fiqh, maka dia tidak akan mampu untuk meraih ataupun mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu macam mana cara nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu cara bagaimana nak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerana jalan nak diampunkan oleh Allah Taala mesti melalui jalan taubah, dan dia tak tahu apa dia taubah. Rukun taubah dia tak tahu. Dia tahu ucap astaghfirullahalazim, bagi dia dah bertaubat kepada Allah Taala.
Nah, inilah kita kena mengikut panduan ataupun manual ilmu fiqh, baru kita tahu bagaimana jalan untuk mencapai pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mesti melalui jalan taubat daripada Allah. Dan bertaubat ini tuan-puan mesti ataupun wajib hukum dia bertaubat. Setiap kesalahan kita, sama ada kesalahan itu kesalahan dosa kecil maupun dosa besar, mesti ataupun wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nak taubat ini kena belajar tuan-puan bagaimana rukun taubat. Kena belajar rukun taubat ada berapa, makna taubat tu apa dia. Bukan astaghfirullahalazim. Banyak orang kita silap faham. Dia minta ampun dengan Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, lebih 100 kali dalam sehari. Bagi dia itulah dia taubat kepada Allah Ta'ala. Tidak. Itu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kena ada ilmu fiqh. Jadi kita ni tuan-puan, kadang-kadang kita kesilapan dahulu apabila kita belajar ilmu fiqh dan kita cek list diri kita, bukan cek orang lain. Kita tengok diri kita, suluh diri kita, nilai diri kita, sejauh mana progres, sejauh mana prestasi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menilai orang lain. Maka kita nilai diri kita tuan-puan. Banyak kita melakukan kesilapan dahulunya. Antara kesilapan yang asas ialah kita meninggalkan ilmu akidah, kita meninggalkan ilmu fiqh. Maka 5 tahun, 10 tahun kita tinggalkan ilmu fiqh, menjadi kesalahan besar kepada kita, dosa kepada kita. Mesti kita bertaubat dengan kesalahan yang lampau. Walaupun sekarang ini kita dah mula tekad untuk belajar ilmu fiqh, dan kita dah mula belajar ilmu fiqh, bermula dengan fardu ain. Tetapi kesalahan yang lepas, kesalahan yang lampau, tetap kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan last sekali, kepentingan yang kelima tuan-puan. Kepentingan yang kelima. Sebab tuan-puan, orang ramai tak sedar, belajar ilmu akidah itu wajib aini. Belajar fiqh wajib aini. Belajar ilmu tasawuf wajib aini. Maka wajib aini ini Allah tekan paksa dia bermula daripada umur dia balik sehinggalah dia settle. Kalau umur 30 tak belajar lagi, bayangkan 15 tahun dia balik tuan-puan. 30 tolak 15, lebih kurang 25 tahun dia berada di dalam kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana tak settle ilmu akidah, tak kenal Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar, tidak mengenali tata cara mendirikan ibadat, dan tidak mengenal ataupun tak tahu ilmu bagaimana untuk membersihkan hati daripada segala penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkarat dan bersarang dalam hati kita, mesti dibuang. Tapi kita tidak ada ilmu untuk membuang penyakit itu, menjadi kesalahan dengan kita. Sebab itulah kena taubat. Yang kelima tuan-puan, yang kelima last sekali sebelum kita sambung, yang kelima apa dia? Yang kelimanya ialah boleh mengelakkan daripada turunnya bala. Ini kita nak sambung malam ni. Ilmu fiqh disebut oleh musannif kita, kepentingan belajar ilmu fiqh bukan kecil tuan-puan, besar dia punya impak dia. Kepentingan yang sangat besar. Apa dia? Ilmu fiqh ini dia sama dengan ilmu akidah. Ilmu akidah lebih tinggi, ilmu fiqh ini ilmu furu'i, tetapi dia juga kepentingan dia, apa kesan dia, dia boleh mengelakkan daripada turunnya bala dan musibah dengan sebab jahil akan segala suruhan Allah Ta'ala dan segala tegahan Allah Ta'ala. Tuan-puan, jahil dengan segala larangan Allah Ta'ala dan segala suruhan Allah Ta'ala, inilah dia merupakan satu bala yang besar, satu musibah yang besar. Kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-puan, saya dah sebut bala, bencana dan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia ada faktor penarik dan dia ada faktor penolak. Saya dah sebut beberapa faktor penolak kepada bala dan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, ke sesuatu tempat itu. Dia ada faktor penarik dan dia ada faktor penolak.
antara faktor penarik bala dan musibah ialah jahil ilmu fiqh, jahil ilmu aqidah, dan jahil ilmu fiqh. Disebut dalam kitab kita ini, jahil ilmu fiqh ini menyebabkan dia tak tahu senarai ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak tahu perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak tahu. Menyebabkan apabila dia tak tahu perkara yang disuruh, dia meninggalkan suruhan Allah taala, sama ada suruhan itu wajib dan suruhan itu sunat. Dan apabila dia tak tahu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, menyebabkan dia akan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia melakukan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa. Inilah dia menempah. Dia buat perkara haram, dia meninggalkan perkara wajib, menempah bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas umat Islam ataupun ke atas manusia, ke atas sesuatu tempat itu. Kita apa lagi yang disebut sebelum kita baca? Jahil fiqh adalah sebesar-besar bala dan kesusahan. Kesusahan ini musibah. Jahil ilmu fiqh ini adalah sebesar-besar bala dan kesusahan. Ini antara faktor menarik bala. Dipanggil jahil ilmu aqidah dan jahil ilmu fiqh. Kita sebut sebelum daripada ni, sebesar-besar musibah dan kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah jahil ilmu aqidah. Tak kenal ciri-ciri ketuhanan, tidak ada ilmu dan maklumat tentang ketuhanan dan kenabian. Ini dia musibah yang besar, ini dia kesalahan yang besar. Inilah dia panggil faktor penarik kepada bala dan musibah yang bakal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya tuan-puan, sebab tu kena belajar ilmu fiqh ini supaya kita boleh menolak bala. Kita boleh menjadi penhalang kepada bala untuk diturunkan ke atas sesuatu tempat. Baik, sambung malam ini tuan-puan, kelebihan orang yang alim fiqh. Ini penutup kepada kepentingan ilmu fiqh. Dia nak tutup dengan apa? Dia nak tutup dengan kelebihan orang yang alim dalam bidang fiqh. Apa kelebihan orang yang alim fiqh berbanding dengan orang yang abid, orang yang rajin melakukan ibadat, tetapi fiqh dia hanyalah simple sahaja. Baik. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baru nak sambung tuan-puan, tak apa. Jangan bimbang, sambung dia sekejap saja. Itu konsep saya. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan belajarlah daripada belajar fiqh itu daripada sekalian kesusahan dan bala yang masuk di dalam jumlah bala. Jahil dengan suruhan Allah Ta'ala. Ini yang saya dah sebut poin tadi. Ini bahasa dia, yang poin yang saya dah sebut tadi. Dan tegahan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya jahil dengan keduanya, dengan suruhan dan tegahan. Jahil dengan ilmu fiqh ni, apa dia ilmu fiqh ni? Iaitu suruhan dan tegahan Allah Ta'ala. Jahil dengan suruhan Allah Ta'ala dan tegahan Allah Ta'ala, sebesar-besar kesusahan dan bala. Itulah dia sebesar-besar musibah dan bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni antara kita tinggal perkara wajib tuan-puan, ramai orang masyarakat kita kena bantu mereka. Mereka tak sedar bahawa belajar ilmu akidah itu wajib, belajar ilmu fiqh itu wajib, belajar ilmu tasawuf itu wajib. Kalau mereka tahu, mereka akan utamakan tiga ni sebelum belajar ilmu lain. Ataupun mereka serentakkan belajar ilmu akidah, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tasawuf, dan dalam masa sama mereka juga belajar ilmu lain. Mereka belajar ilmu tafsir hadis, mereka belajar ilmu tafsir Quran, mereka belajar ilmu sirah, mereka belajar ilmu apa lagi tuan-puan, ilmu-ilmu lain. Sebab mereka tahu bahawa belajar ilmu asas itu, tiga asas itu fardu ain ataupun wajib aini. Ini antara benda. Apabila dia belajar fiqh, dia tahu nak dahulukan ilmu mana. Dahulukan ilmu yang termasuk dalam senarai yang wajib. Kenapa?
Kerana kalau mereka tinggalkan, termasuk mereka melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa kita tinggalkan ilmu akidah, tuan-puan, haram, dirikukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkiraan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan usia kita, berdasarkan masa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan masa kita tak banyak, tuan-puan, mungkin 50, mungkin 60 tahun. Maka gunakan masa kita seoptimal yang mungkin untuk menjana pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak jana pahala, tuan-puan, kena ada ilmu. Sebab itulah, tuan-puan, saya selalu, kalau saya speech ataupun saya talk dalam bidang bisnes, saya selalu kaitkan dengan ilmu fiqh. Orang yang bisnes, tuan-puan, dia sama konsep dengan orang agama. Kalau kita hidup dalam agama, tuan-puan, kita hidup, tujuan hidup kita untuk apa? Tujuan hidup kita untuk untuk hasilkan setiap masa, setiap saat, setiap perbuatan kita supaya ada pahala. Kita kena tahu teknik menjana pahala seoptimum yang mungkin, semaksimum yang mungkin. Nak dapat pahala, tuan-puan, nak tahu cara nak buat pahala, mesti kita kena belajar ilmu fiqh. Orang dalam bidang bisnes, dia setiap masa, setiap hari target dia untuk menghasilkan keuntungan, untuk menghasilkan duit, untuk menjana duit, untuk menjana keuntungan semaksimum mungkin untuk capai achieve target dia. Konsep ini di-apply, diadaptasi daripada konsep agama supaya kita faham. Di dunia ini kita nak kepada duit, maka kita bertukar alam, kita nak kepada pahala. Cara nak cari duit, kita ada ilmu, maka cara nak create pahala juga kita perlukan kepada ilmu syarak. Baik. Kerana, ni sambung malam ni, seperti barang yang tiada tersembunyi. Kerana, ini kelebihan ilmu fiqh penuntut, tuan-puan. Kerana bahawasanya satu orang yang pandai dan alim, mana pandai itu alim, dan dia punya auto tafsir. Yang pandai, apa pandai itu? Alim, yakni orang yang tahu, orang yang tahu fiqh. Pandai dan alim ini, tahu ini pada ilmu fiqh. Satu orang yang pandai ilmu fiqh, lagi yang wara', ada sifat wara'. Wara' ni bukan sifat fizikal dia, bukan pakaian dia, tetapi pakaian hati dia. Wara' ini bukan fizikal, bukan tengok pakai, orang panggil pakai selekeh, tidak. Itu wara' orang Melayu. Orang Melayu ni kalau pakai selekeh, pakai kopiah tak basuh, petik lalak, tak bertarik lalak, baju pagoda saja, pakai selipar Jepun saja, selekeh, pakai kain sarung, tu dia kata wara'. Harta banyak tak nak tunjuk. Bukan. Wara' ni dia sifat hati kita. Kita dah sebut sebelum daripada ni, ada makan wara', ada makan zuhud. Dia kena tengok setiap takrif dan makna menurut ilmu fiqh, bukan menurut orang kita, bukan menurut orang Melayu kita, tidak. Dia ada setiap makna itu, setiap perkataan itu dia ada makna menurut ilmu syarak. Kita sebut sebelum daripada ni wara' ni apa dia sebut di bawah ni, tuan-puan. Saya ulang sepitah lalu sebelum dia sebut di bawah. Wara' ni orang yang meninggalkan perkara yang haram dan syubhah. Orang yang meninggalkan perkara haram dan syubhah. Syubhah ini benda yang ragu-ragu, tak yakin haram, tak yakin halal. Itu dipanggil syubhah. Orang yang wara', dia meninggalkan haram dan dia meninggalkan perkara syubhah. Dia lebih rendah daripada makan zuhud. Zuhud lagi tinggi, tuan-puan. Makan zuhud ini lagi tinggi. Orang zuhud ni lebih tinggi. Kenapa? Kerana dia meninggalkan perkara haram, dia meninggalkan perkara syubhah, dan dia mengambil qadar keperluannya, dan selebihnya dia akan sedekah walaupun dia jutawan. Jutawan lagi dermawan. Sebab tu nak kena ada orang kaya. Sebab tu bagaimana kita tengok sahabat-sahabat Nabi, tuan-puan. Sahabat Nabi ni
Majoriti sahabat Nabi terdiri daripada orang kaya, orang koprak, usahawan yang berjaya. Kita tengok bagaimana Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Nabi. Dia adalah orang kaya. Cuma kita kalau sebut orang kaya di Islam, kita hanya kena ikon orang kaya yang terkenal, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Kita tak kena Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang kaya. Orang yang paling banyak membebaskan hamba-hamba abdi, Abu Bakar As-Siddiq, yang akan membayar, membeli hamba, kemudian dia bebaskan. Nak beli hamba kalau miskin tak mampu tuan-puan, bukan boleh beli hamba dengan harga yang mahal. Antaranya Bilal bin Rabah. Ini mahal harga dia. Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan orang yang ramai membeli dan memerdekakan hamba. Karena Abu Bakar As-Siddiq pengganti Nabi. Dia seorang yang kaya, seorang yang dermawan. Kaya lagi dermawan. Apa lagi orang yang kaya, pengganti Nabi, iaitu Uthman bin Affan, seorang usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya pengganti kepada Abu Bakar, Umar, dan pengganti Umar ialah Uthman bin Affan, seorang yang kaya dan seorang yang strategis dalam bidang usahawan. Dia seorang yang pakar, kita boleh belajar. Kalau peniaga-peniaga, usahawan-usahawan yang nak berjaya dalam dunia dan akhirat, belajar sirah, baca sirah, bacalah bagaimana strategi perniagaan yang dilakukan oleh Uthman bin Affan. Inilah antara ikon-ikon orang-orang kaya, orang kaya di dalam Islam. Sebab apa mereka ni kaya lagi dermawan? Sebab apa mereka ni orang yang kaya, yang terpuji di sisi Allah Ta'ala? Kenapa? Karena mereka kaya dan mereka dermawan. Mereka mengambil kadar keperluan mereka dan selebihnya mereka sedekah. Selebihnya mereka sedekah, mereka infak untuk perjuangan Islam. Sebab tu naiknya Islam, tuan-puan, zaman pertama ini ataupun fasal kedua, apabila dakwah Nabi secara terbuka, selepas fasal dakwah sirriyah, dakwah Nabi secara tertutup, secara rahsia, maka Nabi mula mengatur strategi dakwah secara terbuka, dan orang yang support dakwah Nabi terdiri daripada orang-orang koprak, orang kaya, orang bangsawan Quraisy. Sebab itulah naiknya Islam melalui pengaruh dan jasa besar mereka. Inilah kita nak, kenapa kita nak kepada harta ada? Kerana kita nak nak jadi orang yang terpuji di sisi Allah melalui jalan dermawan. Ini dia warak, lagi pula dia zuhud. Apa dia zuhud? Zuhud ini dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, dan dia mengambil kadar keperluan yang selebihnya mereka infak, selebihnya mereka sedekahkan untuk pahala jariah mereka. Baik, settle tuan-puan. Ini warak. Ini nak tahu warak, kena belajar fiqh, tuan-puan. Kena belajar fiqh. Sebab tu fiqh ni belajarlah ikut perfectkan modul. Belajar taharah, khatam modul. Belajar ibadah, empat ibadah, 4 rubuk usaha, tekad, khatamkan sebelum kita mati. Dan yang ketiga, belajarlah ilmu muamalat. Kadang-kadang apabila kita belajar ilmu muamalat, menyebabkan tindakan kita berdasarkan kepada persepsi saja, berdasarkan kepada andaian, berdasarkan kepada persepsi, berdasarkan kepada bacaan, berdasarkan kepada dengar-dengar saja, bukan berdasarkan kepada fakta muamalat. Apa saja tindakan kita, kita nak tindakan kita jangan berdasarkan semangat semata-mata, jangan berdasarkan taksub semata-mata, tetapi berdasarkan kepada fakta muamalat. Apa saja tuan-puan. Kan muamalat dalam bidang ekonomi. Muamalat ini kena tahu kerana dia dalam bidang ekonomi. Orang bisnes terutamanya dia kena belajar muamalat. Baik, settle tuan-puan. Dan orang yang alim fiqh ini lebih, kerana bahawasanya satu orang yang pandai dan alim pada ilmu fiqh lagi yang warak,
Apa wara'? Yakni amat menjauhkan daripada perkara yang haram akan sebagai jauh yang sempurna itu. Jauh sungguh. Maknanya dia tak nak perkara haram tu, dia jauh dengan perkara haram akan jauh yang sungguh. Jadi nak belajar, nak tahu perkara haram tuan-puan, kena ada ilmu fiqh. Baru kita boleh terlibat. Baru kita boleh lari daripada benda haram. Seorang yang pandai ilmu fiqh itu terlebih sangat menyusahkan atas syaitan daripada 1000 orang yang abid. Ini. Kenapa kita nak belajar ilmu fiqh? Kerana kelebihan orang yang belajar ilmu fiqh. Seorang yang alim fiqh lebih ditakuti, lebih digeruni, lebih menyusahkan syaitan. Lebih sukar untuk syaitan mengganggu orang yang belajar ilmu fiqh daripada 1000 orang yang abid. Kalau nak buat compare, nak buat perbandingan, 1000 orang yang abid, seorang saja ilmu fiqh, seorang saja orang yang alim fiqh lebih digeruni, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang abid. Apa dia orang abid? Yakni orang yang berbuat ibadah. Yakni orang yang berbuat ibadah dengan ketiadaan ilmu fiqh. Dia buat ibadah qadar untuk diri dia saja. Orang panggil dia belajar ilmu fiqh. Orang abid ni orang yang suka melakukan ibadah, tapi dia kurang berminat untuk tambah ilmu fiqh. Dia ada kosong, dia buat solat sunat, beribu solat sunat. Dia minat buat solat sunat, dia minat baca Quran, dia minat zikir, tetapi ilmu kurang. Sepatut kita kena seimbang. Minat cara ilmu, minat beramal. Minat cara ilmu tentang tata cara dan tata kelola mendirikan solat, dalam masa sama rajin solat sunat, rajin bangkit solat sunat, rajin puasa sunat, rajin zikir sunat, rajin apa nama ini apa nama orang panggil baca Quran. Ada ilmu dan rajin beramal dengan ilmu. Tapi abid ini dia rajin buat dan amalan dia qadar untuk lulus ataupun qadar untuk sah saja. Dia tak tahu bagaimana tata cara yang afdal, dia tak tahu macam mana nak paling afdal. Sedangkan ranking dalam solat ini, dalam ibadat ini, dia ada beberapa standard pahala. Ada pahala yang sah, ada pahala yang sunnah, ada pahala yang afdal, ada pahala yang paling afdal. Itu dia punya ranking ataupun standard pahala yang Allah anugerah kepada kita. Kita buat bisnes pun ada ranking keuntungan, ada standard untung. Nak untung sedikit, silakan. Nak untung pertengahan, silakan. Nak untung banyak, silakan. Pilihan berada di tangan kita. Ini penting untuk belajar ilmu, fiqh. Sebab itulah dalam ayat, dalam statement yang lain, kita biasa dengar tuan-puan, biasa dengar kata-kata ulama, seorang faqih, seorang yang alim fiqh sedang tidur lebih digeruni, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang abid sedang melakukan ibadat. 1000 orang abid sedang melakukan ibadat. 1000 orang abid yang sedang duk mendirikan salat sunat lebih digeruni oleh syaitan. Apa nama ini? Lebih digeruni oleh syaitan. Seorang faqih yang sedang tidur lebih digeruni oleh syaitan daripada 1000 orang abid yang sedang mendirikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana orang yang belajar ilmu fiqh, dia pakar fiqh, walaupun dia tidur pun syaitan gerun. Kenapa? Karena syaitan gerun. Kalaulah dia bangkit nanti, dia akan tegur, dia akan ajar, dia akan tegur kesalahan orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan ibadat. Orang yang melakukan ibadat dalam keadaan salah akan ditegur oleh orang yang fakar, orang yang alim fiqh.
Kalau siapa yang buat tak betul, siapa sembahyang yang tak betul, akan diajar dan ditegur oleh orang yang alim fiqh. Maka syaitan sangat gerum, syaitan sangat tak suka kalau orang menegur kebaikan. Ini antara yang kita kena tahu kerja syaitan, peranan syaitan. Syaitan cukup suka kalau kita buat ibadat dalam keadaan yang tak betul. Syaitan cukup suka kalau kita melakukan segala bentuk kebaikan dalam keadaan jahil, kerana kebaikan dalam keadaan jahil tidak akan jadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Yakni orang abid itu berbuat ibadat dengan ketiadaan ilmu fiqh. Kerana bahawasanya orang yang alim dengan ilmu fiqh itu jadi seteru, jadi musuh kepada syaitan. Orang yang alim fiqh, dia akan menjadi musuh kepada syaitan. Kenapa jadi musuh? Kerana dia akan mengajak kepada kebaikan, dan syaitan pula mengajak kepada orang melakukan kejahatan. Syaitan ini, walaupun kita nampak buat ibadat, kalau ibadat itu dalam keadaan ibadat yang tak betul, maka syaitan akan galak, buatlah ibadat. Baca Quran setiap hari, baca Quran dalam keadaan tak betul, tuan-puan, haram. Ada orang minat, excited, gairah, anak baca Quran, dia tahu pahala besar baca Quran, dia hanya belajar tentang kelebihan baca Quran saja. Dia minat mencari kelebihan membaca Quran setiap hari, kerana Quran akan menjadi syafaat kepada dia apabila dia mati nanti. Datangnya Al-Quran akan menjadi syafaat di dalam kubur nanti, maka dia seronok baca Quran. Walha baca Quran dalam keadaan yang tak betul akan menjadi haram. Inilah syaitan, peranan syaitan akan tiup, akan bisik dalam hati kita, bacalah, seronok. Syaitan bisik dalam bentuk keseronokan. Kita seronok dalam keadaan membaca, melakukan ibadat dalam keadaan tak betul. Kenapa? Kerana kita telah disihir oleh syaitan, ditipu daya oleh syaitan. Syaitan suruh baca Quran dalam keadaan yang tak betul. Kadang-kadang tak kira, kadang-kadang sebutan bacaan bertukar. Tak ada hukum basic, hukum 5 tuan-puan dia langgar. Ikhfa hakiki tak ada, dengung tak ada, orang panggil apa, iqlab pun tak ada, izhar pun tak ada. Tempat izhar dia ikhfakan, tempat ikhfa dia izharkan. Ni benda-benda basic yang mesti kita perbetulkan supaya syaitan tak berjaya. Syaitan ni akan kacau kita, akan akan kecek kita supaya kita terus beramal dalam keadaan jahil. Inilah kegembiraan dan keseronokan syaitan. Syaitan tepuk tangan apabila kita ni buat ibadat dalam keadaan jahil. Minat kita baca Quran tapi jahil. Minat kita bersedekah tapi jahil. Sedekah dalam keadaan jahil, kadang-kadang tak dapat ibadat, tak dapat pahala, hanyalah duit sahaja yang kita berbelanja. Kerana bahawasanya kenapa jadi seteru syaitan? Kalaulah orang alim ni, alim fiqh ini jadi musuh kepada syaitan, kerana bahawasanya syaitan menyuruh ia akan manusia dengan pusukun, dengan kejahatan. Sentiasalah syaitan ini akan menyuruh manusia melakukan kejahatan. Fusuk dan kejahatan, dan itu dipanggil atah tafsir pada fusukun. Apa dia fusuk? Yakni melakukan kejahatan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jagalah kita supaya kita tahu batas iman dan kufur. Kita belajarlah ilmu akidah untuk menyelamatkan akidah kita, nak mengelakkan daripada kita, anak isteri kita, keluarga kita daripada tergelincir akidah. Ini sangat penting tuan-puan. Kerana syaitan akan menjalankan peranan dia, menjalankan tanggungjawab dia, jalan kerja dia. Antara kerja dia nak menggelincirkan manusia daripada akidah yang benar. Ini dia tugas syaitan. Tugas syaitan tidak akan berhenti sampailah kita mati. Dan last kali finalnya ketika kita berada dan sakaratul maut pun dia akan kacau kita sehingga kita gelincir akidah kita. Masa kuat ni tuan-puan, carilah ilmu. Kerana ilmu akidah itu untuk protect kita, melindungi akidah kita daripada tergelincir
pastikan akidah kita akidah yang benar, yakni sistem kepercayaan kita kepada ketuhanan, sistem kepercayaan kita kepada kenabian, dan sistem kepercayaan kita kepada 4 teras lagi. Dia ada 6 teras sistem kepercayaan. Belajarlah ilmu akidah, kerana ilmu akidah mengajar kita tentang 6 rukun iman ataupun 6 paksi iman, 6 pilar iman ataupun 6 sistem kepercayaan terhadap Tuhan kita. Dan jalan yang salah daripada yang sebenar. Syaitan ini akan mengajak kita melakukan kejahatan dan melakukan kekufuran dan mengajak kita kepada jalan yang salah daripada yang sebenar. Ini kerja syaitan. Dan bahawasanya yang alim, orang yang alim dengan ilmu fiqh itu menyuruh ia orang yang alim fiqh itu menyuruh tu akan mereka itu akan manusia dengan iman dan taat. Sebaliknya, kenapa jadi musuh syaitan? Kerana peranan orang yang alim fiqh ini, dia kerja dia, tugas dia akan menyeru manusia, menyuruh manusia, ajar manusia kepada iman, kepada beriman yang betul, yang sempurna, dan taat, dan cara nak melakukan ketaatan kepada Allah, dan menyeru akan mereka itu, dan menyeru orang alim fiqh akan mereka itu manusia beri lepas daripada jalan syaitan kepada jalan Allah Ta'ala yang rahmat. Ini tugas orang alim fiqh. Dan tiada hasil, tak dapat daripada abid. Sebaliknya orang abid, orang yang suka buat ibadat tapi fiqhnya tidak ada ilmu fiqh, tak sempurna ilmu fiqh. Ilmu fiqh sekadar untuk dia buat ibadat saja, tak tahu yang afdal, tak tahu yang paling afdal, tak tahu yang sunat-sunat, tak tahu yang makruh dan ibadah. Dia hanya suka seronok saja, seronok buat ibadat, tapi tak tambah ilmu ibadat. Sebaliknya orang yang abid tidak dapat daripada abid, orang yang abid itu sesuatu daripada ini sekalian kelakuan. Tak dapat untuk melaksanakan segala peranan yang dilakukan oleh orang yang alim fiqh. Orang alim fiqh dia boleh ajak orang lain, dia boleh ajak orang lain untuk beriman kepada Allah, dia boleh ajak dan ajar orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tu. Sebaliknya orang yang abid hanya untuk diri dia saja, dia tak mampu nak mengajar dan nak mengajak orang lain. Sekalian kelakuan apabila ia abid itu tidak alim dengan ilmu fiqh. Dia tak boleh buat kerana dia tak alim ilmu fiqh. Bahkan berbuat ibadat ia orang abid atas ketiadaan tetap pada hukumnya. Dia buat, dia teruskan melakukan ibadat dalam keadaan tak tetap pada hukum, dalam keadaan tak yakin dengan betulnya setiap ibadat dia, tak confident ibadat dia sendiri pun. Dan demikian itu juga, yakni seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati, wajib juga belajar dan mengetahui sekalian perangai umpama pemurah. Wallahu a'lam. Ini masuk satu topik lain tuan-puan, iaitu dah habis dah kepentingan ilmu fiqh, nak masuk pula kepentingan belajar ataupun nak masuk pula tentang pendetilan wajib belajar ilmu tasawuf. Kerana topik pertama kita ini adab belajar ilmu, adab dengan ilmu, protokol dengan ilmu. Pertamanya kita kena tahu, topik pertama pemilihan ilmu yang wajib didahulukan. Kita dah tahu apa dia ilmu yang wajib didahulukan, iaitu 3 jenis ilmu. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dan musannif nak detailkan satu persatu. Ilmu akidah dah settle dah, kepentingan ilmu akidah. Yang keduanya ilmu fiqh. Dah habis ilmu fiqh, iaitu kita dah tahu kemuliaan ilmu fiqh, ketinggian ilmu fiqh, kepentingan belajar ilmu fiqh. Dan yang last kali ini, ulama nak sebut tentang ilmu tasawuf. Kita kena wajib belajar ilmu tasawuf, kerana ilmu tasawuf ilmu yang mengajar kita tentang panduan untuk menyucikan hati kita daripada sifat yang diharamkan oleh Allah. Takabur haram, kena buat.
Riak haram, kena buang. Apa dia takabur, apa dia riak, dengki apa dia, semuanya kita akan belajar. Dengki haram, kena buang. Kena buang dengki, tak boleh bersifat dengan dengki. Kena elakkan dengki kepada orang. Maka dengki tidak akan kita bertemu di dalam ilmu lain. Dengki tak boleh belajar dalam ilmu teknologi, ilmu IT. Dengki tak boleh belajar dalam ilmu usahawan. Dengki tidak ada dalam manual accounting. Kita hanya ada, ataupun ilmu dengki ini ada di dalam kitab tasawuf. Wallahu alam tuan-puan, insya-Allah kita akan sambung lain kali bulan depan, iaitu perenggan di bawah dan wajib. Dan demikian itu juga, yakni seperti wajib belajar ilmu kelekuan hati, yakni ilmu tasawuf. Baik, terima kasih banyak kepada tuan-puan, khususnya kepada jemaah dan pihak pengurusan surau Haji Ismail kerana mengadakan program secara maya, kriak program maya, menyebabkan asbab kepada orang lain juga boleh tumpah ilmu ini. Mudah-mudahan kebaikan kepada orang yang menyediakan majlis-majlis ilmu ini akan dapat kepada semua orang, dan lebih-lebih lagi pahalanya akan dapat kepada orang yang bertukulumuh untuk mengadakan program ini. Ini antara benda yang besar pahala tuan-puan, pahala yang besar. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajruh kafa'ili atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk jalan kebaikan dapat pahala seperti orang yang membuat kebajikan. Siapa buat baik, orang tunjuk orang lain buat baik. Tunjuk jalan sahaja, walaupun dia tak buat baik, maka akan dapat pahala kebaikan. Seperti mana orang yang melakukan kebaikan tidak sedikit pun dikurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tuan-puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Ajarakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pahala, Allah berikan kepada kita manfaat, Allah berikan kepada kita keberkatan, murah rezeki, dan juga keberkatan harta benda, keberkatan paling penting tuan-puan, keberkatan usia. Usia kita, itulah yang kita nak. Maka asbab untuk meraih keberkatan usia, keberkatan harta benda, keberkatan anak isteri, salah satu caranya tuan-puan, kena banyakkan berada dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkatan. Tetapi kita tak tahu bila masa Allah turun. Sama ada di awal majlis ilmu, di pertengahan majlis ilmu, di akhir majlis ilmu, kita tak tahu di mana masa untuk Allah turun. Tetapi Allah janji, Nabi dah janji, dalam majlis ilmu Allah akan turunkan rahmat dan Allah turunkan keberkatan. Sebab itulah kita banyakkan diri kita untuk berada dalam majlis ilmu, dan niat betul, repair niat kita, setting niat kita. Mudah-mudahan niat ni paling penting menjadi paksi kepada kita untuk mendapat pahala dan mendapat berkat dan juga mendapat manfaat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah.